المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Pertama sekali marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekali lagi berada dalam majlis pengajian kita untuk menyambung kitab Munakahat. InsyaAllah malam ini tuan-tuan penutup kepada tajuk pertama kita akan masuk subtopik yang kedua pada malam ini, iaitu makna nikah dan juga rukun nikah. Sebelum tu dia ada satu isu, iaitu topik yang pertama kita bincang berkaitan dengan orang yang haram berkahwin selama-lama dan juga orang yang haram berkahwin sementara. Ini dua golongan yang telah kita selesai bincang, yang ada kaitan dengan tiga dasar hukum utama. Yang pertamanya ialah orang yang haram berkahwin selama-lama terbahagi kepada 18 jenis. Mereka ini tidak batal wudu, dan tiga dasar hukum lagi sama, iaitu sentuhan yang tidak haram, dan yang ketiga sentuhan yang tidak membatalkan wudu, dan dasar hukum yang keempat ataupun yang ketiga ialah aurah mereka ini pusat hingga lutut. Dalam bahasa simple kita panggil mereka ini tidak ada aurah. Maksud tidak ada aurah ini, aurah di hadapan 18 jenis orang ini hanya pusat dengan lutut sahaja. Mereka tak, itu dasar dia. Tetapi kalau ada masalah lain, maka itu wajib aridi. Pada asalnya mak saudara kita, ibu kita, cucu kita, anak saudara kita 18 ni, dia tak wajib dia pakai baju. Depan kita, ibu kita, bapa mak saudara kita tak wajib dia pakai baju. Yang dia wajib tutup ialah pusat hingga lutut. Tetapi sekiranya ada masalah lain, maka itu dia panggil hukum yang arid, hukum yang baru datang dengan sebab baru. Dengan sebab apa? Mungkin situasi tertentu, mak saudara dia tak boleh tak pakai baju di hadapan anak saudara dia. Asalnya boleh, kerana baju ini, badan mak saudara dia ini tidak aurah, tidak wajib katuk. Tapi anak saudara ni dia lain macam sikit, dia tengok mak saudara dia pelik, dia tak boleh tengok, maka haram. Tapi bukan hukum asal, itu dia panggil haram aridi. Baik, settle tuan-tuan. Yang kedua apa dia? Yang kedua, mereka yang haram berkahwin sementara. Ada 5 jenis yang kita dah bincang. Haram sementara ini, wuduk dia batal sebab dia hanya haram sementara. Sentuhan, salam haram. Dan yang ketiga, sentuhan batal wuduk. Dan yang keempatnya adalah aurah. Dia ada 4 hukum dasar ataupun 3 hukum dasar. Aurah dia sekalian badan. Maksud sekalian badan ni, muka dengan tangan sahaja yang dia tak wajib katuk. Seperti sepupu kita, adik ipar kita, kakak ipar kita, aurah mereka dengan kita seluruh badan, muka dengan tangan sahaja. Kita dah bincang 5 jenis tuan-tuan, iaitu haram dengan sebab li'an, haram dengan sebab himpun. Kita dah bincang ada berapa jenis. Yang ketiga, haram berlainan agama. Yang keempat, haram dengan sebab isteri orang atau dalam iddah orang. Yang kelima ialah haram dengan sebab tolak 3. Haram berkahwin dengan sebab bekas isteri kita ni kita tolak 3. Haram tapi batal wuduk, sentuhan yang haram, sentuhan yang membatalkan wuduk, dan juga aurah seluruh badan. Baik, sebelum kita masuk tajuk baru, dia ada satu isu penutup dia dalam kitab kita, muka surat 5. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ada bagi kita satu masalah, satu isu. Kita ni menurut mazhab Imam Syafi'i. Ada bagi kita al-Imamuna A'zam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala satu mas'alatun ataupun satu isu. Apa dia isu dia? Tiada batal wudu bersentuh dengan isteri yang besar dengan tiada berlapik. Ini isu pengecualian daripada
topik yang kita bincang. Yang kita bincang sebelum daripada ni, isteri sentuh yang batal wuduk. Isteri kita tuan-puan sentuh batal wuduk. Cuma sentuh tak haram. Dan aurahnya tidak ada, tu beza. Isteri kita dengan kita, dia tak panggil mahram. Isteri kita bukan mahram. Isteri kita dia panggil isteri. Mahram ni orang haram berkahwin, 18. Dan juga 5 tu mahram sementara. Tapi isteri dia tak panggil mahram. Bukan muhrim, mahram. Orang ini dia berdaya ikut dam je, baris. Muhrim itu orang yang dalam ihram haji. Dia silap sikit tuan-puan, dia bertukar makna. Silap baris, spelling sama. Tu dia beza English dengan Arabic. English, Arabic, dia spelling sama, tetapi baris beza. Dia makna beza jauh. Muhrim, orang yang berada dalam ihram haji. Kalau mahram, orang yang haram berkahwin. Kan jauh tu. Ni saya bawa muhrim saya. Dia tak cerita saya bawa mahram dia. Jannah, syurga. Kalau jinnah, kan beza bagi atas bawah. Jannatun, syurga. Jinnatun, jin perempuan. Beza tu. Jangan kata saya menimpikan masuk jinnah. Jangan. Impi masuk syurga. Setiap orang nak masuk syurga. Tapi dia ni dah belajar bahasa Arab 2-3 hari, nak belajar nak cakap Arab lah macam kita lah, cakap English, Melayu kan rojak sekarang ni kan. Orang Melayu kita dia tak boleh tak cakap English. Dah sebati dah Inggeris dengan dia ni. Cakap Melayu pun kena ada Inggeris. Dia pun nak buat macam tu lah, cakap Arab. Bolehlah anak entah jannah jinnah. Kita ni kena pakai doa semua masuk jinnah. Masuk jin perempuan, bahaya. Maksud jannah lain, jinnah lain. Junnah, junnah, jin dhammah lain makna. Junnatun dia panggil pendinding, perisai. Macam orang dulu berperang dia ada junnah. Macam tombak itu untuk sebagai protect dia, itu dia panggil junnah. Kebeza tu. Di mahram, isteri bukan mahram. Dia panggil isteri. Jadi isteri ni dia batal wuduk, sentuh yang tidak haram, dan aurah dia tidak ada. Itu beza tuan-puan. Jangan tanya aurah isteri. Kalau mahram dia ada aurah. Maknanya aurah mahram 8 jenis yang haram kita kahwin, pusat hingga lutut. Mak kita tuan-puan, dia beza dengan isteri. Mak kita ni dia tetap ada aurah dengan kita. Pusat hingga lutut dia haram anak tengok. Tak boleh ibu-ibu kita ni dengan bapak sama je. Tak boleh pakai underwear je di rumah anak ada. Sebab lutut itu haram anak tengok. Pusat itu haram anak tengok. Kalau lutut dan pusat haram, jangan tanya di tengah tu. Sebab tu dia kata antara pusat hingga lutut. Pusat hingga lutut. Bukan haram pusat dan lutut. Lain. Kalau haram pusat dan lutut, haram pusat dan lutut tengah-tengah tak haram. Jadi katuk pusat, katuk lutut, di tengah-tengah tak perlu katuk. Kalau dia faham ayat itu, dia bukan dan tapi dia hingga. Tapi isteri berbeza. Isteri dia tidak ada aurah. Dulu saya ingat masa saya belajar dulu, memang tak ada disebut. Belajar kitab ni lah. Tidak disebut dalam kitab mana-mana pun aurah isteri. Jarang sebut. Melainkan kitab Hasyiah, kitab besar. Dia ada sebut. Tapi kitab basic tuan-puan, dia tak akan sebut aurah isteri. Lalu kawan saya dia tak puas hati. Sakit kepala dia penuh. Jenuh fikir dia kata aurah isteri ni. Dia tanya Tok Guru. Dia kata Tok Guru, kita boleh tengok tak aurah isteri? Tok Guru kata tengok aurah isteri mana? Nak tengok tak kat mana? Dia tak nak sebutlah. Dia panggil sembunyi-sembunyilah, cakap pun berlapik lah. Kita dah, Tok Guru dah tahu dah dia nak tanya kat mana tu. Kan? Takkan dia nak tanya, Tok Guru haram tak tengok kepala lutut isteri? Siapa pun tahu tak haram. Tok Guru haram nak tengok punggung isteri? Siapa pun tahu. Jadi tempat yang dia nak tahu tu Tok Guru dah tahu dah. Cuma dia selindum lah. Dia kata haram nak tengok aurah isteri. Tok Guru tanya, isteri ni ada kat mana aurah dia? Ada aurah ke?
Pening balik dia dah pening dah. Tok Guru tanya pula. Dia dah pening banyak hari dah. Kalau pening tuan-puan jangan duk simpan. Stres tu. Baik tanya tu. Nasib baik dia ni berani tanya. Susah hati. Sebab walaupun kita contohlah tuan-puan, kita tak tahu pun aurah isteri kat situ aurah ke tidak, tapi kita dah tengok. Kena ke aurah haram, berapa lama dah haram kita duk tengok aurah isteri kita. Baik tahu hukum. Lalu Tok Guru pun jawab. Isteri dengan suami ni, dua-dua ni sama, dia bernisbah beza. Sikit je beza dia. Dia berat belah suami. Isteri dia ringan. Ringan maksud ringan belah suami. Jadi isteri dia tidak ada aurah. Tidak ada aurah. Daripada hujung kaki sampai ke hujung rambut tidak ada aurah. Mana-mana tempat boleh dilihat, disentuh oleh suami. Melainkan satu tempat sahaja, kalau tidak ada hajat tetap makruh. Melainkan satu tempat tu tuan-puan, kalau tidak ada hajat tetap makruh. Jangan kata isteri, kita pun makruh. Tuan-puan, tengok alat sulit kita, tengok zakar kita, apa hukum dia? Makruh. Tak haram, jangan ambil, jangan haram. Haram tengok orang lain. Jangan buat makruh orang lain pula. Ini teori tak kena ni. Dia kadang-kadang duduk bedah sama dengan dia. Dia kata tengok alat sulit ni makruh. Alat sulit siapa? Tak kira, mana boleh tak kira alat sulit mu tu betul. Makruh. Hak orang lain haram. Alat sulit tuan-puan, tak kira. Zakar ini, tak kira siapa pun, tak kira umur. Kalau tidak ada hajat, tengok faraj ataupun zakar orang lain, haram, tanpa hajat. Tetapi melihat zakar kita, melihat farah kita sendiri, tanpa hajat, makruh. Melainkan disebut dalam kitab Matlaq pun sebut, Baijuri pun sebut, I'anatul Talibin pun sebut, banyak kitab sebut, melainkan yang tak makruh harus tanpa makruh, iaitu ada hajat. Tengok zakar kita sendiri ada hajat boleh, dan tengok farah isteri ada hajat harus, tak makruh. Saya ingat lagi Tok Guru saya sebut tuan-puan, satu kalam, satu nas Tok Guru saya sebut sampai hari ni saya masih ingat. Dia kata kat kawan saya, dia kata kalaulah nak tengok tak boleh tengok, ada hajat tak boleh tengok, adakah sempurna pekerjaan kita? Tok Guru pun berlapik jugalah. Tuan-puan pun kena faham-faham lah, takkan saya nak syarah lagi. Kata Tok Guru saya, Tuan Guru Haji, bukan Haji Cik, bukan penulis ni, murid dia, Tuan Guru Haji Omar. Kata Tuan Guru Haji Omar, dia kata, kalaulah tak nampak, tak boleh tengok alat sulit, adakah sempurna hajat? Nescaya tidak akan sempurna hajat. Faham lah tu. Kalau hang angguk tu faham lah tu. Tak angguk tu susah hati tu. Baik cerita tu mana? Tetapi yang ni pelik sikit tuan-puan. Dia biasa kita sentuh dengan isteri batal wuduk. Tetapi ada dia panggil isu yang terpencil. Ini isu yang dia panggil isu yang pengecualian. Maksudnya lain daripada umum. Umum sentuh batal wuduk, tetapi ada isu sentuh isteri tak batal wuduk. Macam mana isu dia? Jangan berlaku. Tetapi ada bagi kita Al-Imam Syafi'i, mazhab Al-Imam Syafi'i satu masalah. Tiada batal wuduk bersentuh dengan isteri. Isteri mana? Isteri yang besar, dengan tiada berlapik, bersentuh sama-sama kulit. Ini mazhab kita Al-Imam Syafi'i, beza Hanafi. Dengan Maliki dia beza. Beza makna sentuh. Sentuh dengan isteri yang besar. Jadi istilah di dalam kitab Munakahat tuan-puan, kalau isteri besar, dia tak nak sebut spesifik, dia sebut guna term, guna terma. Maksud apa besar? Maksud dia isteri yang dah sampai umur syahwat. Bukan membalik.
Kalau kita faham secara spontan, isteri besar ni maksud dia isteri yang dah balik. Tidak. Sebelum balik, dia ada peringkat umur tuan-puan, peringkat mumayyiz. Yang kedua peringkat hak syahwat. Maksudnya syahwat dia panggil syahwat sederhana. Dan peringkat yang ketiga adalah peringkat balik. Isteri ni, perempuan ini dia ada 3 peringkat umur. Peringkat kanak-kanak, peringkat mumayyiz, dan yang ketiga selepas mumayyiz dia ada satu lagi level, iaitu peringkat umur hak umur nafsu sederhana. Dia panggil hak syahwat yang sederhana. Bahasa kita dia panggil hak peringkat umur nafsu yang sederhana. Barulah peringkat yang seterusnya balik. Apa makna peringkat nafsu sederhana tuan-puan? Dia selepas mumayyiz, dia akan naik beberapa tahun. Usia dia ini, dia tak balik lagi, tapi dah capai peringkat usia nafsu dia ini sederhana. Apa maksud sederhana? Maksud dianya, kalaulah lelaki melihat dia, dah ada perasaan sederhana bagi lelaki. Maksud apa sederhana? Maksud kita tengok, bukan kemuncak, bukan. Maksud sederhana ni kita tengok, oh budak ni dah cantik, dah matan. Itu nafsu sederhana. Biasanya dalam 8 tahun, dalam 9 tahun, nafsu dia sederhana. Bukan budak tu, tapi nafsu lelaki. Lelaki melihat level dia ini, peringkat budak ni dah capai nafsu yang sederhana. Itu, kalaulah kita berkahwin dengan isteri yang umur 8 tahun, ataupun umur 9 tahun, dia 9 tahun lebih baru, dia 9 tahun ni dah balik kalau dia capai haid, kalau dia datang darah 9 tahun. Jadi sebelum dia haid 8 tahun, contoh isteri kita ni 8 tahun. Boleh tak berkahwin dengan 8 tahun? Dia kata isteri, kalau tak silap saya ustaz, 18 tahun baru boleh berkahwin. Tu dia ikut itu tu ikut akta ikut majlis agama Islam. Ini syarak. Syarak boleh tuan-puan, syarak dia tak ke umur, asal ke perempuan je. Asal ke perempuan, setahun boleh. Perempuan ni baru setahun boleh. Dia asal ke perempuan. Umur isteri dia ni 3 bulan, boleh kahwin 3 bulan. Siapa yang nak kahwinkan? Wali. Tapi tak ada orang lah buat 3 bulan. Setahun tak ada orang buat lagi. 2 tahun tak ada orang buat lagi. Tapi 7 tahun dah ada orang buat. Isteri dia umur 7 tahun. Dah ada. Baik. Maka, macam mana isu dia? Gambaran yang kata isteri besar, isteri yang umur 8 tahun, sentuh tak batal wuduk, sentuh yang bersentuh sama-sama kulit, bertemu kulit dengan kulit, itu sentuhan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau sentuh dengan kain, itu tidak dinamakan sentuh di dalam Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab tu kalau kita ada wuduk, kita sentuh dengan kain, maka tidak membatalkan wuduk dan juga tidak haram. Gambaran dia, maka surahnya, maka gambaran itu apabila berkahwin seseorang lelaki dengan seorang perempuan yang majhul nasabnya. Nasab perempuan, isteri kita ini majhul. Maksud majhul tidak diketahui keturunan dia. Kita ambil mana-mana budak perempuan, dapat kat mana-mana, kita tak tahu nasab dia, tak tahu keturunan, tak tahu bapa dia, tak tahu ibu dia. Isu dia, apabila kita tak tahu nasab dia, kemudian selepas itu menghubung oleh bapa suami itu akan perempuan itu nasabnya. Menghubung ni istilah dalam munakahat. Apa dia? Maksud dia mengaku keturunan. Bapa suami, contohlah kita suami, bapa kita ni tiba-tiba dia mengaku bahawa isteri dia ini, isteri kita ini, dia kata anak dia sebenarnya. Masa kita kahwin tu tak tahu, cek tak tahu keturunan bapa, tak tahu keturunan ibu, tak tahu, ambil lah kat mana-mana, contoh kat rumah anak yatim ke, tak ada dokumen apa, bawa balik, lepas kahwin tiba-tiba bapa kita dakwa bahawa ini anak dia. Yakni apa maksud menhubung?
yakni bapa suami itu mengaku iqrar, mengaku kata perempuan itu anaknya. Isteri kita ini kata bapa kita anak dia. Dan syarat, dia ada beberapa syarat. Satu, dia mendakwa, apabila bapa mendakwa iqrar, isteri kita ini anak dia, maka step yang kedua, mesti kita suami ini terus menafikan. Kalau tak menafi, tetap dia akan jadi anak dia. Apabila jadi anak bapa kita, dengan kita adik-beradik terpaksa nikah. Tapi kalaulah dia follow dia punya step yang digariskan oleh ulama, oleh syarak, step kedua, selepas bapa kita iqrar dakwa, terus suami nafi, jangan delay. Dan mendusta, dan suami menafi, dan mendusta oleh suami, yakni menafi oleh suami akan bapaknya. Menafi ini, menafi dengan segera. Jangan delay. Maka sabitlah, apabila suami nafi, suami kata tak, ini dia bukan anak bapa. Walaupun tak boleh bawa bukti, tak apa. Janji syarat dia nafi segera. Sebab apa? Sebab bukti tidak ada. Majhul. Keturunan dia tidak diketahui status. Bukti-bukti sokongan, dokumen sokongan pun tidak ada. Kalau dokumen ada, itu dipanggil bukti. Boleh dibuktikan dengan dokumen. Dalam mazhab al-Imamuna Syafi'i. Tapi dokumen pun tak ada, apa pun tak ada. Maka dia terus nafi, dia kata tidak, anak isteri dia ini bukan anak bapa dia. Apabila dia nafi, apa berlaku hukumnya? Maka sabitlah. Maka sabitlah perempuan itu nasabnya. Apabila bapa mengaku, tetap sabit nasab isteri, nasab keturunan bapa dia, tetapi dan tiada batal nikahnya. Apabila iqrar saja, bapa iqrar, bapa dakwa anak dia, maka dari segi syarak, status isteri dia ini menjadi nasab dia. Walaupun dia nafi. Cuma kesan nafi ni pada mana? Ni. Dan tiada batal nikahnya. Kenapa tak batal nikah? Apabila bapa dia mendakwa ini anak aku, isteri kamu ini anak aku. Tak batal. Kenapa tak batal nikah? Walaupun selepas dakwa, terus sabit jadi keturunan bapa dia. Jadi keturunan dia. Yang tak jadi batal nikah kerana syarat yang ditetapkan oleh syarak, mesti suami ini berani menafi. Apabila suami nafikan kata ini bukan anak bapa, maka tidak terbatal hubungan perkahwinan mereka. Cuma walaupun tak batal hubungan perkahwinan, tetap status mereka ini tidak batal wuduk. Kenapa? Kerana apabila bapa kita dakwa seseorang yang majhul nasab, yang tidak diketahui keturunan statusnya, tetap akan jadi anak bapa kita secara tak yakin, dan kesan dia akan sabit keturunan kita. Maksud keturunan, jadilah seolah-olah, bukan yakin, seolah-olah seperti adik-beradik kita, isteri kita. Tak terbatal nikah. Kenapa tak terbatal? Syarat dia mesti suami berani menafi dengan segera. Kalau suami tak nafi dengan segera, terfasah nikah, dan mereka berdua ini jadi adik-beradik secara tak yakin. Dan tiada batal wuduk bersentuhnya. Baik, settle tuan-puan. Wallahu a'lam. Selesailah topik yang pertama, iaitu berkaitan dengan orang yang haram berkahwin, batal wuduk, dan orang yang haram berkahwin tak batal wuduk. Settle dua pembahagian. Baik, kita nak masuk tajuk baru tuan-puan sikit lagi, iaitu tajuk malam ni kita nak masuk tajuk yang kedua, dia panggil subtopik yang kedua dalam kitab kita ini, iaitu makna nikah. Yang keduanya rukun nikah, ada 5. Bermula qala al-musannif rahimahullahu ta'ala,
Kata pengarang kitab kita ini, bermula makna nikah pada syarak itu. Jadi apabila kita sebut nikah, tuan-puan, dia ada makna. Ini standard. Di dalam kitab ataupun di dalam sistem syariat kita, tuan-puan, konsep umum, dia setiap hukum, dia ada makna yang tersendiri. Maksud dia, makna menurut istilah syariat. Istilah syarak, kalau tuan-puan tengok dalam kitab mana-mana pun, dia akan ada dua. Setiap hukum ini, hukum nikah, ataupun dia panggil tajuk bab nikah, bab air, bab wudu, bab mandi wajib, semua itu dia akan ada makna menurut bahasa Arab dan makna menurut istilah agama. Yang kita penting nak kena faham, tuan-puan, istilah mana? Istilah agama. Apabila kita sebut solat, jangan kita faham menurut istilah bahasa Arab. Tidak. Kenapa nak kena faham istilah bahasa Arab juga? Itu sebagai info tambahan kita, nak tahu orang Arab ini apabila sebut solat, apa makna menurut orang Arab. Itu yang kita nak tahu sebagai info tambahan. Tetapi yang target kita nak tahu setiap istilah agama menurut sisi pandang agama. Solat ini, apa maksud yang dikendaki dalam agama? Bukan solat menurut bahasa Melayu dan bahasa Arab, tetapi solat menurut bahasa agama. Apabila solat terbayang di minda kita yang dikendaki di sisi agama, maksud di sisi syarak. Nah, jadi setiap agama ni, tuan-puan, dia ada bahasa komunikasi dia. Sebab apa dia ada bahasa komunikasi? Sebab kita nak bercakap, tak nak sebut secara panjang lebar. Makna dia tu kan panjang, maka kita ringkaskan jadi nama. Solat merujuk kepada 13 perbuatan. Yang perfect, yang sempurna kita buat, maka dipanggil solat. Tetapi kalau kita implement 13 tak perfect, tak sempurna menurut sisi pandang agama, agama tidak menganggap perbuatan itu solat. Dia tak panggil solat. Tidak boleh dipanggil aqimis solat. Tak boleh dipanggil mendirikan solat. Hanya kita nama melakukan perbuatan dan perkataan sembahyang, bukan melakukan sembahyang. Kenapa? Kerana kita melakukan perbuatan dan perkataan sembahyang tidak mengikut syarat dan terma di sisi agama. Jadi kita sedang belajar, tuan-puan. Kalau belajar agama, belajar tentang istilah-istilah dan agama untuk kita guna pakai dalam kehidupan kita. Apabila kita sebut nikah, dia merujuk kepada apa? Apabila kita sebut jual beli, dia merujuk kepada apa? Apabila kita sebut wudu, merujuk kepada apa? Apabila kita sebut hadas ataupun kita sebut mandi, apa maksud mandi? Kalaulah kita nak pastikan makna sebutan mandi kita ini dengan perbuatan dia selari, tuan-puan, kita kena buat mengikut piawaian agama. Barulah agama iktiraf itu mandi. Yang kita buat tadi tu mandi wajib. Yang kita buat pagi tadi tu mandi sunnah. Kenapa kita boleh panggil mandi? Kerana perbuatan kita dia menepati dengan ciri yang dikendaki oleh syarak. Itu kita belajar istilah agama. Dan istilah agama ni, tuan-puan, dia fitrah, sunnatullah. Dia akan hilang, dia akan tinggal apa? Dia akan tinggal bahasa percakapan orang Arab dan etnik itu sendiri, macam kita Melayu. Dia akan tinggal menurut bahasa Melayu. Kita panggil sembahyang, tuan-puan. Kita panggil sembahyang. Tetapi sembahyang itu sembahyang di sisi kita, bukan di sisi agama. Kalau di sisi agama, dia kena sempurna 13 rukun. Sempurna mengikut agama. Tapi kita walaupun kita buat tak cek pun panduan agama, kita panggil solat. Aku dah solat. Aku tak pernah meninggalkan solat semenjak daripada umur 15 tahun lagi. Dia claim dia mendirikan solat. Itu kita nak betul-betul bahasa kita ini tu pun betul-betul menurut bahasa syarak.
Bermula makna ataupun diri nikah pada syarak. Dia tak buat mari pada bahasa tuan-puan, dia nak ringkas. Pada bahasa ini maksud apa? Kalau pada bahasa Arab, itu dia beza tuan-puan. Hari ni kalau tuan-puan perasan, banyak istilah agama ini tinggal bahasa Arab. Tapi nikah tak lah. Kalau nikah ni tuan-puan bahasa Arab, maksud nikah di sisi orang Arab, dia panggil berhimpun. Bercantum. Bercantum ataupun berhimpun, ataupun duk lepak sekali berhimpun 2-3 orang, kita panggil nikah. Jom kita menikah sambil-sambil minum. Maknanya jom kita berhimpun 2-3 orang sambil-sambil minum. Kita ajak kawan dia. Telefon kawan dia, jom malam ni kita menikah di kedai mamak. Bini dia terkejut. Isteri dia tak tahu lagi nikah menurut bahasa Arab. Isteri dia tak tahu nikah lah. Akad tu, tak tahu hak syarak. Bahaya tuan-puan, jangan guna hak benda-benda pelik. Dia jadi fitnah. Itu menyebabkan narik periuk belanga atas kepala. Walah kawan ni nak pergi lepak kedai mamak aja. Nak pergi menikah kedai mamak. Menikah maksudnya nak berhimpun. Kedai mamak 2 orang. Orang panggil menikah dah 2 orang tuan-puan. Lepak sekali 2 orang. Dia panggil nikah. Nikah ni iaitu berhimpun. Kita Arab dia sebutlah. Tanakahatil asjar. Tanakahatil asjar. Maksudnya bercantunnya, berhimpunnya beberapa pokok kayu. Itu dia panggil tanakahatil asjar. Tetapi kita nak akad tuan-puan pada syarak. Bermula makna nikah pada syarak itu akad yang mengandungi bagi harus wati dengan beberapa syarat. Ni. Jadi kesimpulan tuan-puan, dia ada 2 kata kunci. Dia ringkas, akad nikah lebih ringkas daripada akad jual beli. Kalau jual beli ini, makna jual beli dia kan ada 3 kata kunci. Terbayang di minda kita sebut jual beli, ada 3 benda. Nak kena clearkan. Waktu kita praktis di lapangan, di kedai, jual beli mesti ada 3 kerangka, 3 poin. Tetapi akad nikah mudah. Akad nikah ni apa dia tuan-puan? Iaitu satu akad yang mengandungi ataupun satu akad, kita paling simple, kita tak guna bahasa akademik ni, kita bahasa kita. Satu akad yang mengharuskan ataupun yang membolehkan wati isteri kita. Pertama akad, yang keduanya akad ni apa? Untuk mengharus dan membolehkan wati ataupun jima isteri kita. Akad ni apa dia tuan-puan? Akad ini dia sama konsep dengan muamalat, iaitu akad mesti mengandungi lafaz ijab dan qabul. Ini kita dah fahamlah, mudah. Akad dia lebih mudah sebab kita dah selalu kita nampak kan gambaran jual beli tu dia tak nampak. Kalau munakahat, akad nikah dia lebih nampak. Apabila sebut akad tuan-puan, akad ni dia refer kepada perkataan yang dipanggil ijab, nisbah wali dan qabul daripada pihak pengantin. Itu dipanggil akad. Maka ada akad ini, apa tujuan akad ini? 2 poin. Poin pertama akad, poin kedua tujuan. Tujuan akad ini ada lafaz ijab daripada wali, lafaz qabul daripada pengantin. Tujuan dia tuan-puan untuk membolehkan ataupun mengharuskan wati perempuan tersebut. Lepas saja akad, daripada haram wati, dia bertukar statusnya kepada harus wati. Hukum asal dia harus wati. Tapi hukum berubah. Asal dia harus wati apabila sah, semata-mata sah akad. Itu dia panggil apa tuan-puan? Dipanggil kesan ataupun implikasi akad. Apabila sah saja akad nikah, maka kesan dia perempuan itu menjadi milik kita secara total. Hujung kaki sampai hujung rambut dia milik sepenuh suami. Yang kedua, harus. Apabila dia menjadi milik tuan-puan, maka hukum milik ini dia harus tasarruf, harus handle. Apa maksud dia? Kita boleh sentuh isteri kita tu tasarruf. Kita boleh tengok, boleh sentuh dan boleh wati. Harus wati asal dia. Kenapa? Kerana akad yang sah.
Akad imban balah dengan sah. Akad dengan syarat-syarat tertentu. Maka kita nak bincang tuan-puan, ada 5 rukun. 5 rukun itu untuk pastikan bahawa akad nikah itu sah, dan kesan sahnya isteri itu menjadi milik kita, dan apabila milik kita saja, yang keduanya dia harus untuk tasarruf. Itu kesan. Apa dia tasarruf? Harus untuk wati, harus untuk sentuh, harus untuk lihat. Kesemuanya. Kesan daripada apa? Inilah dipanggil kesan daripada akad nikah yang sah. Tetapi penting sangat tuan-puan kena tahu syarat ini. Kalaulah tak sah di sisi syariat, walaupun dia anggap sah, maka tetap haram. 50 tahun berada bersama suami isteri dia, dia mendakwa sah, tetapi di sisi syariat tak sah, maka dia melakukan zina sepanjang masa. Dia kata saya kahwin ustaz, bukan saya kahwin. Kira kahwin yang sah. Macam jual beli juga. Saya dah bayar ustaz, ya bayar, tapi tak dianggap jual beli di sisi syariat. Saya dah solat ustaz 50 tahun, ya solat, tetapi adakah dinamakan solat di sisi syariat? Solat itu di sisi kita. Kawan-kawan kita pergi menikah jauh-jauh ni. Nikah Thailand. Boleh sah. Tapi kalau betul-betul sah, ada syarat yang tak sah. Sedikit di Thailand ni tuan-puan, kadang-kadang bukan tok wali, yang tok imam itu bukan dilantik oleh ahli syaukah sana. Itu tak sah. Tok imam ni kodan, tok imam makan apa panggil apa? Tok imam buat bisnesnya. Dia mudah sana tuan-puan. Sana Thailand ni mudah. Nikah atau wakah je. Tak ada macam kita ni hebat-hebat, nikah ikut dam je buat dia. Ringkas-ringkas aja. Saya duduk sempat dah sekejap di sana. Dan rumah saya pun tak jauh Tanpa Dam. Saya duduk di Rata Panjang tu, di 10 minit ke Thailand. Masa saya duduk di Kedah, saya tak balik ikut Malaysia. Dia 3 jam saya balik. Daripada Changlum itu, masa saya duduk pondok di Jitra tu, pondok saya tu tak berapa jauh dengan Bukit Kayu. Jadi saya cross ke Bukit Kayu, 3 jam itu kira lama sampai di Rata Panjang, lama. Ada kawan saya dia ambil masa 2 jam lebih. Dia tahu jalan apa, jalan tikus. Saya ikut highway jauh. Memang saya balik, saya tak pernah balik masa saya duduk di Kedah 13 tahun. 5 tahun awal tu saya tak pernah balik ke Malaysia. Sampailah 6 tahun terakhir saya tak balik ke Malaysia. Sampai bapak saya masa tu, arwah bapak saya masih ada. Berlaku bom. Saya balik cerita, saya pun cerita ke ayah saya. Saya kata tadi 5 minit, saya cepat 5 minit. Lambat 5 minit. Saya sampai baru lepas berlaku bom, menyebabkan saya terpaksa cross ke jalan lain. Kata orang penduduk tu, dia kata, nasib baiklah awal ni, dia kata, lambat 5 minit. Dia kata jambatan tu baru meletup, dia kata 5 minit je. Maknanya Allah Ta'ala nak pelihara kita lagi lah, boleh hidup lagi. Saya pun balik cerita ke ayah saya kata tadi sebelum digolok tu, bom di jambatan. Terpaksa saya kena cross masuk ke kampung. Ayah saya kata, bor laginya, dia kata. Lah dah, dia kata. Jangan balik lagi ke Thailand. Balik ke Malaysia. Biarlah jauh pun. 7 jam, balik ke Gerik 7 jam. Jadi sana ni tuan-puan, saya balik ke sana ni memang berhentilah sebab nak tengok apa ni, hidup pok-pok dia kan. Saya pengalaman berhenti singgah kedai makan macam mana kita tengok pok-pok dia. Pok dia memang cowboy sangat. Baik, serta tuan-tuan. Jadi akad nikah mengandungi 3, mengandungi lafaz yang mengharuskan wati dengan beberapa syarat. Dia ada beberapa syarat. Serta tuan-tuan. Paling penting kita tahu nikah pada syarat ini dia merujuk kepada akad. Akad tu apa dia? Akad itu refer kepada lafaz yang mengandungi ijab dan qabul. Dalam bahasa terma syarak dia panggil akad. Simple. Tak nak guna panjang. Kalau panjang tuan-tuan dia kena sebut perkataan yang dipanggil ijab daripada wali dan perkataan yang dipanggil qabul daripada pengantin. Kan panjang? Tak nak sebut panjang, sebut akad. Simple. Tapi kena tahulah. Dia guna nama tak tahu, bahaya. Akad tak tahu apa akad. Dia ingat pegang tangan. Sebab tu kalau akad nikah tu imam tak pegang tangan, kacau.
Tak puas hati kalau Tok Iman tak pegang tangan pengantin. Pok kita ni semua ni pengalaman ni majoriti pegang tangan kan, Ban? Hak kali pertama abang pegang tangan kan? Kali kedua tak tahu lagi lah. Jangan tanya. Kalau tak pegang tangan, tak puas hati. Sebab seolah-olah pegang tangan itu menjadi syarat sah nikah. Tak payah pegang pun tak apa. Cuma pegang tu dia nak bagi orang panggil nak bagi cantik lah kan. Nak bagi skema nampak cantik pegang tangan. Cantik. Sebenarnya pegang tangan tu lagi bahaya kat pengantin. Dia lagi gelabah. Kalau tu Iman tak pegang tangan tu, dia rasa okey sikit. Tak rasa gedebar sangat. Ada saya kawan saya. Tu Iman di area apa nama ni kampung tu. Dia kata aku tengok pengantin. Kalau pengantin tu nampak muka lain macam, aku tak pegang tangan. Kesian. Pegang tangan tu dia dah lain macam dah. Dia rasa ketar dah. Daripada dia hafal skrip ni lancar, Tok Iman pegang tangan lupa habis. Dia cakap sebelum Tok Iman pegang, dia dah hafal dah. Aku terima akan nikahnya dengan sekian. Tok Iman pegang saja dia lupa. Sebab tu kawan saya ni, dia tahu syarat-syarat. Dia kata kalau nampak okey, pengantin nampak senyum, nampak happy, tak ada masalah, pegang tangan, okey. Tapi kalau nampak duduk depan Tok Iman, dia dah berubah muka, jangan pegang. Kesian kat dia. Kerana pegang itu bukan akad. Akad ni dia merujuk kepada perkataan yang dipanggil ijab dan nisbah ataupun dari pihak pengantin wali, dan perkataan yang dipanggil qabul daripada min janib, daripada pihak pengantin. Qabul apa, ijab apa, insya-Allah nanti kita masuk rukun dia. Baik, last sekali tuan-puan, kita dah masuk kita dah azan. Last kali kita akan sebut secara umum saja, iaitu rukun. Maka rukun nikah itu 5 perkara. Maka tu dipanggil tafriq, nak mendetailkan perbincangan tentang nikah. Satu makna nikah, yang kedua rukun nikah. Jadi rukun nikah ini tuan-puan, nak menyempurnakan makna nikah, maka dia berada pada rukun dan syarat-syarat. Sebab itulah kalau tak sempurna syarat rukun, maka tidak dinamakan akad nikah yang sah. Tersilap wali, contohlah urutan wali. Kita akan bincang bulan depan tuan-puan, saya akan senaraikan 45 wali. Biasa kita dengar 1-2 je. Kita akan senaraikan perfect 45 wali. Tak akan tersilap pilih wali. Tuan-puan tak perlu hafal, ada teknik untuk tuan-puan ingat. Teknik simple untuk ingat wali 45. Kalau apa tuan-puan sebulan tuan-puan tak ingat. Nak boleh ingat 45 jenis wali ni, insya-Allah tak akan ingat. Tapi kalau kena teknik yang betul, mudah, insya-Allah tak perlu hafal, dia akan ingat. Bulan depan kita akan senarai 45 wali supaya tak tersilap wali. Tu imam bukan kira. Bukan cek tu imam, dia tahu wali ada. Mana dia ni? Bukan dia cek betul tak wali ni. Bukan bapa okey. Kalau mati bapa, siapa yang nak menjadi wali? Tu kita akan cek. Dia mudah je tuan-puan, saya akan bagi teknik dia untuk dapat 45. Oh, dia auto Oh, pandai cekak tuan-puan. Tak azan lagi dah auto dah. Dia terkena kitab. Baik, habiskan, kita habiskan 2 baris tu. Maka rukun nikah itu 5 perkara. Pertamanya daripada 5, wali. Jadi orang yang berkuasa untuk akad nikah perempuan tersebut. Wali ni makna tuan-puan, wali ni bahasa Arab. Bahasa kita dipanggil apa wali? Wali ni dia merujuk kepada orang yang diberikan kuasa oleh Allah Ta'ala untuk akad nikah perempuan tersebut. Itu makna waliyun. Wali ni dia merujuk kepada kuasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk apa kuasa ini? Untuk akad nikah perempuan tersebut. Itu wali. Dan wali nikah ni tuan-puan, dia muamalat dengan munakad sama konsep dia. Muamalat tuan-puan, dia ada waliul ma. Ada 4 saja. Ini pun kena recall balik tuan-puan. Ini syariat kita yang makin hilang. Wali dalam muamalat 4 sahaja.
Iaitu orang yang menguruskan, orang yang diberi kuasa oleh Allah Ta'ala untuk handle harta anak-anak yang belum balik. Ada 4 sahaja. Tersilap 4 ini tuan-puan, dia akan ada kesan kepada apa? Haram dan tak sah harta apa dia tuan-puan? Iaitu pengurusan harta anak balik, anak yang belum balik. Kalaulah orang yang tidak diberi kuasa oleh Allah Ta'ala tapi dia yang mengurus harta belum balik, haram. Yang kedua tuan-puan, haram yang kita kena tahu, iaitu mengeluarkan zakat fitrah orang yang belum balik. Siapa yang wajib keluar zakat fitrah? Iaitu waliul mal, dia 4. Kalau bapa ada okey, tapi 3 lagi. Kalau bapa mati ada 3 lagi wali. Inilah yang menjadi kesalahan. Terkadang ibu yang mengeluarkan, sedangkan ibu bukan wali yulma, bukan. Biasanya kalau anak yatim ini kematian bapa, siapa yang keluarkan zakat fitrah? Ibu dia. Sedangkan dalam susunan senarai waliul ma tidak ada ibu. Melainkan tuan-puan, ibu itu telah diwasiatkan oleh suami dia supaya tolong handle harta anak dia baru jadi. Kenapa tuan-puan? Kerana waliul ma sebut secara langsung sebagai info kita ada 4 saja. Pertama bapa, yang kedua datuk ke atas. Datuk ke atas. Maksud apa? Maksud dia bapa ni meninggal, maka akan mengambil alih kuasa pengurusan harta cucu ni ataupun wali ataupun anak belum balik ni siapa? Bapa. Bapa apa? Bapa suami lah. Dia panggil bapa datuk ke atas. Maksud apa datuk ke atas? Kalaulah datuk meninggal, nenek dia. Kalau nenek ni yang jangan perempuan, yang lelaki. Kalau nenek meninggal, moyang dia. Tu maksud dia ke atas. Kalaulah mereka ini layer lapis standard ini dah mati semua. Bapa dia meninggal, cik dia datuk pun meninggal, 3. Waliul mai ketiga tuan-tuan yang akan mengeluarkan zakat fitrah anak yang belum balik ialah nama dia wasi. Ini penting tuan-tuan, sunat ke atas lelaki menwasiatkan sebelum dia meninggal. Kalaulah dia rasa tak sedap, lain macam nak mati dah ni, cepat-cepat wasiat kepada siapa-siapa untuk tolong urus anak yang belum balik. Kata ada anak tak payahlah. Wasiat tak kisah dia wasiat tak ada syarat. Dia boleh wasiat isteri dia boleh wasiat kepada adik dia boleh wasiat kepada kawan rapat dia, tolong urus harta anak aku yang belum balik. Maka itulah wali. Kalau cik tidak ada wasiat, tuan-puan tanya isteri dia, suami dia ada beri wasiat kat siapa-siapa, tidak ada kata suami isteri dia, maka naik kepada keempat. Dia ada 4 saja. Naik kepada qadi daerah. Qadi daerah. Ini boleh dilihat di dalam kitab mana-mana pun. Dalam kitab pertengahan, tak perlu kitab besar pun. Dalam kitab I'anatul Talibin sebut jelas ada 4 layer, ada 4 urutan waliul ma. Dalam bab zakat pun sebut, dalam bab muamalat pun sebut. Tetapi yang popular, yang banyak dibincang ialah dalam bab zakat. Kerana zakat fitrah ini dikeluarkan oleh wali. Maka apabila qadi daerah dia tahu dia ada senarai anak yatim di dalam dokumen dia. Sebab apa senarai anak yatim? Kerana anak yatim ini tanggungjawab dia yang akan pantau. Baik, settle tuan-puan. Dalam muamalat dia ada waliul mal, wali, orang diberi kuasa oleh Allah Ta'ala untuk mengurus harta anak belum balik. Dan di dalam munakahat dia ada wali nikah, orang yang diberi kuasa oleh Allah Ta'ala untuk mengakad nikah perempuan. Ada berapa tuan-puan? Ada 44 saja. Cuma jadi 45 tu sebab plus qadi. Dia last sekali qadi. Jadi 44 wali nikah, 4 saja waliul mal. Mudah saja tuan-puan. Itulah insya-Allah tuan-puan kita akan belajar, kita akan sambung bulan depan. Walaupun kita tak berlaku di lapangan, tetapi niat kita tuan-puan, niat kita untuk mempertahankan syariat kita. Kalau kita tidak ada usaha untuk belajar syariat kita, maka makin lama makin hilang. Maka tuan-puanlah yang digerakkan hati oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama ambil tahu, cakna dan belajar. Sebab itulah syariat tidak akan hilang, walaupun minoriti orang yang belajar, tidak akan hilang sampailah kiamat. Apabila hilang syariat, barulah kiamat. Walaupun minoriti tak apa, dia tetap ada. Orang yang nak ambil tahu tentang syariat, fiqah, muamalah, munakahat, sembahyang dan sebagainya, dan sunnah-sunnah Nabi, dia tak ramai. Walaupun tak ramai, tetap akan ada Allah bangkitkan tuan-tuan. Sebab itulah kita antara orang yang terpilih untuk sama-sama
mempertahankan dan berjuang untuk mempertahankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.